hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, seterusnya tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi. Dan kita harapkan semoga pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, dijauhkan daripada musibah, diangkat segala musibah, bala, dan lebih-lebih lagi kita harapkan Allah Ta'ala gantikan dengan rahmat dan keampunannya di atas apa yang diberikan oleh Allah SWT ini, insyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan, pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Kahfi ayat ke-32 sehingga ayat ke-43. Suratul Kahfi ayat 32 sehingga ayat ke-43. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, iaitu dua orang lelaki, yang seorang yang kafir kami berikan dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua-dua kebun itu dengan pohon-pohon korma, dan di antara keduanya kebun itu kami jadikan ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua-dua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurangan buahnya walaupun sedikit, dan di celah-celah kebun itu kami alirkan sungai. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri kerana angkuh dan kafir, seraya berkata, aku rasa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Dan aku rasa hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang beriman pula berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, adakah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakanmu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahawa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu masuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini wujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, walaupun kamu menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada kamu. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku
akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir daripada langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air yang menjadi surut ke dalam tanah, maka kamu tidak akan dapat menemukannya lagi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membalik-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan itu. Sedangkan pohon-pohon anggurnya roboh, lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain daripada Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya daripada Allah yang maha besar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam suratul Kahfi ayat ke-32 sehingga ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah kisah yang diberikan perumpamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada umatnya, khusus sebagai satu pengajaran dan iktibar. Bagaimana tuan-tuan kisah ini terjadi kepada dua orang sahabat. Seorang yang kufur dan seorang lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan bukan hanya pada kekufuran dan keimanan, tetapi yang kufur tadi Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, berikan harta, kekayaan, berikan kelapangan kehidupan. Di sini Allah Ta'ala datangkan si kaya yang kufur tadi, dia mempunyai satu kebun yang sangat luas. Sehingga kan kebun anggur yang sangat luas tadi dikelilingi pula dengan pohon-pohon kurma. Kemudian di antara dua kebun tu pula ada sebatang sungai yang Allah Ta'ala alirkan air di atas kebun tersebut, di antara dua kebun tadi. Betapa hebatnya Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada si kufur, si kufur yang kaya tadi. Tidak sebagaimana seorang lagi sahabat dia, yang mana dia seorang yang beriman tetapi miskin. Tidak sebagaimana si kufur ataupun si kafir tadi, tidak mempunyai apa-apa kecuali keimanan yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berjalan masuk ke dalam kebun tadi. Si kaya ataupun si kafir yang kaya tadi, dalam keadaan dia memasuki kebunnya penuh dengan takabur, ujub, rasa besar diri, sehingga kan dia menyatakan bahawa dia memasuki kebunnya dengan penuh angkuh, sehingga kan dia kata bahawa kebunnya tidak akan binasa selama-lamanya. Sekalipun terjadi hari kiamat, Allah SWT hancurkan kebunnya, pasti akan digantikan dengan satu kebun yang sangat baik lebih daripada itu. Dia masuk kebun dalam keadaan angkuh, rasa angkuh, rasa besar diri, disebabkan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Lalu diberikan peringatan daripada sahabat dia yang miskin lagi beriman tadi. Kenapa kamu masuk dalam kebun tadi? Kamu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ni tuan-tuan. Sedangkan lahiriah kita nampak bahawa si kafir tadi yang kaya, dia masuk dalam penuh angkuh. Dia rasa kebun dia hebat dan tidak akan binasa dan sebagainya. Tetapi diberikan peringatan daripada sahabat dia yang miskin lagi beriman tadi. Dia kata, kenapa kamu masuk kebun tadi dalam keadaan tidak mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. La quwata illa billah. Kemungkinan akan binasalah kebun kamu ini. Kenapa? Kerana masuk dalam keadaan rasa takabur, rasa ujub, rasa hebat. Sehingga kan dia kata, Allah SWT akan binasakan kebun kamu. Jika Allah Ta'ala kendaki untuk mengeringkan kebun kamu daripada air, akan terjadilah kekeringan, sehingga hilang segala-galanya. Ucapan sahabat dia yang miskin lagi,
lagi beriman tadi, bukan hanya sekadar itu saja dia memberikan peringatan, bahkan dia memberikan peringatan bahawa keimanan itu jauh lebih besar, menunjukkan bahawa segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah sampai satu ketika Allah SWT lenyapkan kebun tadi. Dihancurkan semua kebun tadi. Dengan pokok-pokok anggur yang tersegam indah tadi, habis semua ranak, jatuh ke bumi, pohon-pohon dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan riwayat menyebutkan sungai pun kering. Sehingga kan rasa menyesal si empunya kebun tadi yang kafir. Lagi rasa besar diri, rasa gah. Kaya lagi, rasa besar diri tadi. Jadi ketika itu dibolak-balik tangan dia. Allah Ta'ala kata dibolak-balikkan tangannya atas kekesalan terhadap apa yang telah dibuat ataupun dilakukan tadi. Rasa besar diri tadi. Dan akhirnya Allah Ta'ala tutup cerita ni. Allah Ta'ala kata, Hunalikal walayatu lillahil haq. Hunalikal walayatu lillahil haq. Wa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana itu, maksud di sana kat situ tuan-tuan, iaitu di akhirat nanti. Di akhirat nanti pertolongan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke akhirat nanti tidak ada satu pertolongan pun kecuali datangnya pertolongan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pemberi pahala yang terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. Ini Allah Taala gambarkan kepada kita. Jadi daripada peristiwa ni tuan-tuan, kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni tuan-tuan, iktibar yang paling besar ataupun ibrah pengajaran yang paling besar sekali ialah sifat takabur ataupun rasa besar diri yang perlu kita jauhkan, kita singkirkan daripada diri kita. Kita ni tuan-tuan seperti cawan. Seperti cawan. Diberikan ulama perumpamaan oleh ulama tasawuf, diri kita ni seperti cawan. Jika ada air dalam cawan tadi, maka batu tak boleh duduk dalam cawan tadi. Bila tika mana kita letak batu dalam cawan tadi, maka air akan keluar. Dalam satu masa ada batu dan ada air, itu satu benda yang mustahil. Itu sebabnya tuan-tuan, dalam hendak menyingkirkan sifat takabur, ujub dalam diri kita ini tuan-tuan, perlu kita letakkan sifat tawaduk. Perlu kita letakkan sifat rasa rendah diri. Sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang seringkali diberikan peringatan oleh Nabi SAW. Salah satunya Nabi sebut orang takabur ni tidak cium bau syurga. Salah satunya Nabi kata, orang ada takabur, bibit-bibit takabur yang ada dalam diri seseorang itu akan membuatkan seseorang itu dia tidak akan cium bau syurga. Tuan-tuan, diceritakan bahawa bau syurga ni tuan-tuan 1000 tahun perjalanan. Kita nak sampai ke syurga, kita akan sampai baunya dulu. Kita akan dapat baunya dulu. Orang rumah kita masak tuan-tuan, dia masak. Sebelum kita sampai ke dapur tuan-tuan, bau masakan tu dah bau dulu. Jadi bau syurga tu tuan-tuan diceritakan oleh para ulama, iaitu 1000 tahun perjalanan untuk sampai ke syurga, bau dah dapat dulu. Nabi kata orang yang ada bibit-bibit takabur dalam dirinya, maka dia tidak akan cium bau syurga. Kalau katalah cium bau syurga pun tak dapat tuan-tuan, apatah lagi nak melangkah kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sedemikian tuan-tuan? Kerana disebut oleh para ulama, sifat takabur itu adalah dinding paling besar, paling teguh, paling tegap yang boleh menghalang seseorang itu daripada sampainya taufik dan hidayah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya sifat takabur ini sangat-sangat dilarang di dalam Islam, dilarang sangat-sangat berada dalam diri kita. Jadi caranya macam mana? Iaitu menyingkirkan sifat takabur dengan meletakkan sifat tawaduk dan rendah diri dalam diri kita. Bagaimana cara? Iaitu mengembalikan segala-galanya yang ada dalam diri kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita, pada dua tangan kita itu, segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena letak. Tak ada apa-apa, kita tak ada apa-apa. Bahkan diberikan perumpamaan oleh para ulama, kita ni tak lebih hanya sekadar seperti apa yang berterbangan tu dipanggil seperti hama. Hama yang berterbangan. Tak ada apa-apa, tak lebih daripada tu. Hanya sekadar hama yang berterbangan tuan-tuan. Ditiup ke kanan, ditiup ke kiri,
naik ke atas, turun ke bawah, dan mungkin kita diinjak tuan-tuan. Tidak ada harga, tidak ada nilai. Yang ada nilai, nilaian tersebut hanyalah pada pandangan Allah ke atas kita, dan Allah lah yang mewarnai, mencorak sehingga kan ada nilaian-nilaian pada diri kita. Dan nilaian tersebut tidak lain dan tidak bukan seseorang yang benar-benar, Allah Ta'ala kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat takwa ni kena letak. Sifat takwa ni. Sifat takwa ni macam mana tuan-tuan? Sifat takwa ni ialah sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang berlaku kepada Azazil. Jangan lupa tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala catur ataupun Allah Ta'ala aturkan dalam perjalanan kehidupan kita ni tuan-tuan. Sejarah-sejarah yang telah dilakarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu peringatan dan pengajaran. Dan kalau kita lihat dan kita teliti tuan-tuan, kebinasaan yang pertama sekali makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala lakarkan peristiwa dalam Al-Quran yang berlaku kepada Azazil. Siapa Azazil tuan-tuan? Siapa Azazil? Azazil tuan-tuan satu ketika dahulu adalah ketua para malaikat. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia daripada kalangan jin. Allah Ta'ala naikkan disebabkan sifat pengabdian dan sifat baiknya, kemuliaan Allah Ta'ala berikan padanya daripada penghuni dunia lalu diangkat naik penghuni langit. Kita tak nak cerita secara detail tuan-tuan. Bila sampai ke langit tuan-tuan, kehebatan yang Allah Ta'ala berikan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sehingga kan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala melakarkan di dalam kitab bahawa setiap lapisan langit tu tuan-tuan diberikan julukan nama yang berbeza-beza. Alim, wara', macam-macam nama-nama hebat yang diberikan kepada Azazil. Tetapi tuan-tuan, disebabkan bibit-bibit takabur itu timbul. Macam mana bibit ni boleh timbul? Bila ketika mana kita rasakan diri kita sempurna. Ini rumah aku. Ini kereta aku. Ini ilmu aku. Ini baju aku. Bila timbul dan tumbuh saja bibit aku dalam diri aku, maka ketika itulah tuan-tuan bermulalah titik-titik takabur. Aku. Hebat Azazil sampaikan para malaikat sendiri. Apabila menginginkan sesuatu perkara, maka dia akan menemui Azazil untuk meminta doa kepada Azazil supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hebatnya Azazil. Tapi sebabkan bibit-bibit takabur tadi tuan-tuan timbul dan tumbuh, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Allah Adam AS untuk menzahirkan sifat takabur yang ada dalam diri Azazil tadi. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut je wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah Ta'ala sebut je, Allah Ta'ala nyatakan keinginan untuk menjadikan Nabi Allah Adam AS ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Ketika itu, saat itu, detik itu tuan-tuan, Azazil tidak lagi melihat ataupun memandang ataupun mengambil cakna terhadap manusia yang ingin dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu sebabnya dalam tafsir ada ungkapan yang menyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu ataj'alu fiha. Malaikat bertanya kepada Allah SWT, kenapa Allah SWT nak jadikan manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi? Sedangkan kami ni bertasbih. Kami ni bertasbih kepada engkau, wahai Allah. Manusia ni mereka yang menjadikan kerosakan, melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi. Tuan-tuan, persoalan ini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ungkapan ini ada di antara tafsir ulama tafsir menyatakan adalah ungkapan daripada Azazil. Rasa tak puas hati. Kita ni duduk lama, otai, orang hebat, tapi tak diangkat sebagai khalifah. Kenapa Adam belum buat, belum dijadikan lagi? Sudah Allah Ta'ala letakkan satu ihtiram ataupun penghormatan kepada Adam. Rasa tak puas hati. Itu sebabnya bila awal-awal kejadian ambil Allah Adam saja, Azazil tadi sudah memaling muka. Tidak mahu lihat langsung. Apatah lagi bila ketika mana Allah SWT perintahkan kepada Azazil untuk sujud dan para malaikat sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Allah Adam AS. Para malaikat sujud tapi Azazil tidak sujud. Awal-awal lagi saja tuan-tuan, dia dah berpaling dah. Apatah lagi bila ketika mana diperintahkan sujud. Daripada peristiwa inilah tuan-tuan menggambarkan ataupun gambaran besar ataupun pengajaran
nak digambarkan ataupun diberikan oleh Allah SWT kepada kita sifat takabur ni cukup sangat-sangat bahaya, menutup segala kebaikan. Sehingga kan Allah SWT bila tika mana bertanya, adakah pertanyaan Allah SWT itu Allah Ta'ala tak tahu? Tak. Tetapi bila tika mana Allah SWT bertanya, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada Azazil untuk bertaubat dan kembali mentaati Allah SWT. Yang kedua pula, Allah Ta'ala bertanya kenapa? Kerana nak memberikan ibrah dan pengajaran kepada kita secara terperinci tentang sifat takabur yang berlaku dalam diri Azazil. Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam, wahai Azazil? Apa jawab Azazil? Aku tidak sujud kepada Adam. Mana mungkin aku sujud pada Adam? Aku daripada api dan Adam pula daripada tanah. Ini tuan-tuan, bagaimana teruknya sifat takabur ni tuan-tuan. Dan jangan ada sikit pun sifat takabur dalam diri kita. Tapi bila tika mana Nabi Allah Adam AS melakukan kesalahan kepada Allah SWT, Allah Ta'ala larang Nabi Allah Adam makan buah khuldi, menghampiri buah pohon khuldi, apatah lagi memakan buah khuldi. Tapi bila sampai dia termakan buah khuldi tadi, bila Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Allah Adam, kenapa kamu makan buah khuldi? Tidak ada ungkapan lain yang lahir daripada dua bibir Nabi Allah Adam AS, kecuali Nabi Allah Adam mengungkapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Ampunilah kami, rahmatilah kami. Jika engkau tidak rahmati kami, sesungguhnya kami berada dalam kalangan orang-orang yang rugi. Dia tak persoalkan. Nabi Allah Adam AS tidak persoalkan kenapa tak boleh, kenapa tidak, kenapa itu. Tidak sebagaimana Azazil yang mempertahankan kesilapan dia, kesalahan dia. Dan dua peristiwa ni tuan-tuan menggambarkan kepada kita, yang pertama Azazil menggambarkan sifat takabur, dan Nabi Allah Adam AS menjawab dengan memohon ampun kepada Allah SWT, menggambarkan sifat rendah diri dan memohon ampun pada Allah SWT. Ni tuan-tuan. Itu sebabnya dalam nak menyingkirkan sifat takabur ini kena letak sifat tawaduk. Macam mana boleh datang sifat takabur? Kerana datangnya sifat kesempurnaan, rasa diri sempurna, rasa ni aku punya, tu aku punya, ni usahaku, ni isteri aku, ni anak aku. Dia tak rasakan bahawa segala-galanya itu hak Allah. Amanah daripada Allah, datang daripada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bidikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Segala-galanya daripada Allah. Tak ada apa-apa, kita hanya sekadar diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan amanah tadi mengikut prosedur ataupun ketetapan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tak lebih daripada itu. Yang mana besok tuan-tuan kita akan dihisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali, kemudian kewajipan ke atas kami, iaitu Allah SWT untuk menghisap kita semua ni tuan-tuan atas segala amalan yang kita lakukan. Bukan hanya solat, puasa, zakat, haji saja. Bahkan makan, minum, apa yang kita masuk dalam mulut kita, dalam tubuh kita, apa yang kita berikan kepada pasangan kita, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, baik sama ada makan, minum, pakai, pengajaran, pembelajaran, pemikiran, pembentukan pemikiran, kehidupan, semuanya tu tuan-tuan akan dihisap oleh Allah SWT. Jika tak ikut prosedur ketetapan yang dikendaki oleh Allah SWT, maka na'udzubillah min zalik, tidak ada jalan lain kecuali neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita harapkan segala-galanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan letakkan sifat tawaduk, rendah diri. Kerana di situlah terbuka luas pintu taufik dan hidayah, bahkan kebenaran Allah SWT akan datang di situ dengan jalan yang baik dan dipermudahkan. Kita harapkan. Tak ada apa-apa. Cara macam tu kan? Tidak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, segala-galanya daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala berikan handsome pun handsome daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri kaya pun kaya daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tu. Jadi di situlah tuan-tuan. Cara pendidikan awal iaitu bermula daripada solat. Solat dalam keadaan merendah diri. Allahu Akbar. Sebabnya Nabi SAW berikan perumpamaan solat, berapa ramai kalangan kita yang mencuri di dalam solat. Bila sahabat bertanya apa yang dimaksudkan curi? Curi kat situ banyak maksud. Bukan hanya mengambil hak orang lain, tetapi perkara yang paling ditakuti di atas kata-kata Nabi SAW terhadap kata-kata curi tersebut, iaitu mencuri hak Allah SWT. Mencuri hak Allah. Yang sepatutnya kita berikan sifat kehambaan ketika solat kepada Allah SWT, tiba-tiba kita gantikan dengan sifat takabur, rasa besar diri. Angkat takbir pun rasa macam besar je. Allahu Akbar. Apatah lagi berlayang-layang. Yang sepatutnya kita berikan tumpuan kita, fokus kita kepada Allah, tetapi kita berikan tumpuan kita kepada lain. Kita curi hak Allah. Kita abaikan hak Allah yang sepatutnya kita berikan ketika solat.
khususnya dan umumnya dalam kehidupan kita. Kerana apa yang dibawa dalam solat, yang dituntut dalam solat, itulah yang dituntut dalam kehidupan seharian kita. Tidak ada perbezaan sedikit pun. Bagaimana pembentukan kepribadian, tuntutan, garis pandu yang dibuat di dalam solat, itulah yang sepatut kita bawa dalam kehidupan seharian kita. Iaitu sifat tawaduk, rasa rendah diri, rasa berdosa. Itu sebabnya tuan-tuan ada ulama' memberikan pandangan bahawa betapa besar dan pentingnya dosa, penting dosa. Sebab dengan sifat dosa, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Lari daripada dosa. Cuba jauh daripada dosa. Tetapi dosa yang ada tu jadikan sebagai jalan ataupun sebab untuk semakin kita dekat dengan Allah SWT. Jangan jadikan dosa itu sebagai alat syaitan. Yang mana syaitan, dia jadikan dosa itu untuk belenggu sehinggakan kita jauh daripada Allah. Tak. Tapi kita jadikan dosa itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Rasa rendah diri, rasa tawaduk. Kita tuan-tuan dengan pasangan kita. Kenapa kita kadang-kadang kita buat dosa ataupun buat salah dengan pasangan kita? Penting. Kerana kalau kita tak buat salah, maka kita akan rasa besar diri. Itu begitu juga diri kita dengan Allah SWT. Jadi itulah tuan-tuan pengajaran dan ibrah daripada peristiwa yang datangkan oleh Allah SWT dalam suratul Kahfi ayat 32 sehingga ayat ke-44. Semoga memberikan satu rangsangan kekuatan untuk kita rasa rendah diri dan jauh daripada sifat takabur. Dan itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.